dah sampai. Ada satu batch lagi. Alhamdulillah. Okey. Apa kata kita ni lah, kita berkenalan dulu dengan yang tudung-tudung biru baju merah ni semua. Okay, saya Rina Kaya daripada gugusan Adila Akademi Kaya Nombor Duit. Saya Murniati Bahrom daripada gugusan Adila. Selamat berjaya, selamat sukses. Amin. Suara luangnya mana? Kamu ni Nampak tak? Kaya. Kaya lah. Nampak? Okey. Okay, saya Itaris daripada Akademi Kaya Nombor Duit. Pasti sukses. Ya. Yang mana Siti Osman daripada Gugusan Adila Kota Tinggi Johor. Saya doakan Akademi Kaya Nombor Duit tawan. Amin. Hai, Assalamualaikum. Saya Junai 79 dari Akademi Kaya. MSP power. Saya yang Kaya Nombor Duit. Dan semoga MSP terus berjaya. Amin. Ni, ada baru ni, nampak? Semangat. Orang terlama. Nama Jumia. Saya baru masuk. Dan semoga berjaya. Semoga sukses, semoga jutawan. Amin. Okey, thank you. Boleh ambil tempat. Jelas. Bye. Okey, terima kasih semua. Wah, luar biasa, terasa aura macam dekat sana. Dah lama tak datang dekat sana, rindu dah dekat sana. Alhamdulillah. Boleh datang lagi. Lalu datang. Kau cari rumah je kat sini kot. Bahaya, jangan. Ni FB Live, nanti ramai orang boleh tengok. Okey. Apa-apa pun sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada dua insan hebat daripada Kota Tinggi Felda Adila, Akademi Kaya, Tuan Sajadi dan juga Puan Mariana. Apa khabar hari ini? Dua-dua okey? Luar biasa Okey, alhamdulillah. Hari ini kita sebenarnya tengah testing untuk BOP live daripada mana-mana. Dan kita menggunakan Zoom lah. Kita nak tengok okey ke tak okey sound dan sebagainya. Jadi bila cakap tu nanti kalau boleh dekat sikit dengan phone lah. Ni pakai phone ke pakai laptop ni? Kita pakai phone je. Pakai phone. Okey, tak apa. Sebab saya tengok daripada komen yang dekat live ni okey lah, tak ada pun yang merungut tak dengar dan sebagainya kan. Omak Kaya pun dah masuk dalam tu. Ramai ada tu. Regina Sapi ada, Abang Mi, Hafiz, Mr. Tunnel Raja, semua ada kan. Tapi dia orang ni dia lambat sikit daripada kita ni. Dia lambat 10 saat. Oh ya. Okey. Jadi sebenarnya hari ni tujuan kita nak share semangat, pindah semangat sikit, dah tak boleh berjumpa ni kan. Jadi seperti kepada yang tuan-tuan yang sedang menonton, yang mana hari ini adalah hari yang pertama yang bertuah. Kita sedang bersama dengan kita punya center yang pertama di dunia. Center yang lahir center yang lahir ketika PKP. Itu yang luar biasanya kan. Waktu orang tengah tutup, kita buka. Jadi saya rasa elok kita berkenalan lah dengan kedua-dua rising stars. Di MSB kita panggil sebagai rising stars, next millionaire kita. Yang akan jadi millionaire kita yang ada kan. Kita ada Mak Kaya, kita ada Tuan Razak, kita ada Abang Zul, kita ada Kak Yong.
Dan insya-Allah lepas ni Rising Star kita adalah mungkin yang paling awal lah saya doa cepat-cepat daripada kota tinggi lah harap-harapnya kan. Okey tuan, boleh tak perkenalkan diri dengan sedikit background apa yang rasa nak cerita dekat orang sana. Okey, Assalamualaikum. Selamat malam kepada semua sahabat-sahabat yang ikut kita punya live pada petang hari ni. Malam. Okey, saya Sajani bin Sahad. Tapi di sini nama saya lain dah tukar. Dia jadi Lan Rich ataupun Lan Kaya lah. Lan Kaya itu nama-nama yang sangat-sangat memberi inspirasi lah. Sebab dalam MSB ni macam-macam orang pakai nama yang sangat-sangat motivation dia tinggi. Lan Kaya ada, jutawan ada sebab dia memberikan kita inspirasi lah. Dan sebelah saya adalah My Princess lah. Okey, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua sahabat di luar sana yang sedang melihat kami. Terima kasih kerana beri kesempatan masa hari ini, malam ni untuk menonton live kita bersama Cik Azlan. Alhamdulillah. Agak terharu sebenarnya. Terharu sebenarnya diberikan peluang malam ni untuk buat live bersama Cik Azlan, dan syukur kepada Allah atas izin dan limpah rahmat kurnianya malam ni dapat kita bertemu di Alam Maya. Di Alam Maya bersama jutawan-jutawan, insan-insan luar biasa hebat di luar sana. Alhamdulillah, saya sangat terinspirasi dengan semua ni. Dan saya perkenalkan diri, nama saya Mariana binti Muhammad daripada Kota Tinggi, dan dalam MSB saya dikenali dengan anak kaya. Amin. Okey. Okey, terima kasih. Dia memang orang-orang MSB ni belakang dia mesti kaya kan? Itu sebenarnya bila orang panggil kita, dia jadi satu doa. Kan? Macam biasa kita mak kaya sebut, cukup 40 orang doakan kita kaya, memang terpaksa kaya lah. Kan? Okey. Tuan Sajani dengan Puan Mariana ni kan, sebelum ni mungkin pernah ada buat bisnes ke, pernah buat apa-apa yang kita kata peluang-peluang bisnes yang lain kan. Boleh tak share sikit, ada cerita di sebalik tu tak? Jatuh, bangun, terlangkuk, masuk longkang apa semua kan? Sebab kita nak cerita benda-benda yang real kan. Sebab ada orang kadang-kadang dia rasa dia punya hidup lah paling susah kan. Jadi mungkin ada nak share sikit sebelum ni, ada pernah tak buat bisnes sampai terlungkup ke macam mana? Okey, okey Cik Lan, sebenarnya saya memang lahir daripada keluarga yang bukan bisnes lah. Keluarga saya banyak yang bekerja, guru, ada yang jadi accountant dan sebagainya. Cuma saya memang dari kecil, saya pula ada satu sifat yang mana saya suka dengan duit. Jadi kalau katakan adik-beradik dapat 10 sen, saya mesti nak 20 sen. Saya suka shopping, saya suka belanja. Okey, jadi kalau nak cerita pengalaman berniaga ni, sebenarnya macam-macam perniagaan juga saya dah buat lah. Daripada start saya habis sekolah, saya bekerja dulu, lepas tu ada peluang buat perniagaan, saya buat perniagaan minyak. Minyak apa? Minyak petrol. Minyak petrol ni beli RM1, masa tu lebih kurang dalam RM1, RM2, RM3, RM3. Lepas tu kita packing kita boleh jual dekat kampung lah. Itu masa tu kita buat perniagaan macam tu masa saya kecil lah. Kemudian bila dah meningkat besar, saya pada umur 23 tahun diperkenalkan dengan satu sistem yang nama dia multi level. Jadi start daripada 23 tahun punya umur, saya dah kenal multi level ni. Dan saya dah tercebur dalam perniagaan ni dan saya jatuh cinta dengan perniagaan multi level ni. Jadi multi level macam Cik Lan tahu lah, macam-macam company ada.
Dulu macam-macam lah, ada jual ni semua saya buat. Saya suka dengan multi label sebab dia punya mula-mula sebab dia punya pakaian. Saya tengok orang yang buat sale ni, pakaian dia smart. Cantik, kemas. Dia pakai tie dulu, mesti pakai tie. Hujan panas ke kat bandar pakai tie. Itu sebab saya suka dengan multi label dulu. Dulu adalah jual barang-barang elektrik dan sebagainya lah. Kemudian bila dah habis tu, saya dah sampai tahap saya berniaga makanan pula. Berniaga makanan, lepas tu semasa tu dah berumah tangga lah. Jadi berniaga makanan ni buat restoran. Saya dengan isteri lah berniaga. Tapi itulah berniaga makan ni nampak macam best. Saya sebenarnya start dengan zero dalam berniaga makan, pun tak ada ilmu masak pun. Tapi banyak kepada try lah. Tengok orang buat, kita cuba. Tengok orang masukkan garam, kita pun masuk garam. Tapi sampai tahap pernah sekali bila kita masak mi tu, orang makan tu, dia baru satu suap dia panggil kita. Dia cakap kau punya garam berapa kilo kau masuk dalam ni. Jadi peristiwa-peristiwa macam ni sebenarnya yang memberikan motivasi lah untuk terus belajar. Okey, sorry ada gangguan sikit. Iklan. Okey, jadi kita teruskan dengan setahun lebih, lepas tu baru saya start dengan perniagaan yang lain. Tapi dia masih lagi terlibat dengan networking lah. Itu saya punya pengalaman lah berniaga. Puan Mariana ni pun dia ada juga berniaga juga. Tu nak jadi dengar kita dengar tu. Nak dengar daripada Puan Ana macam mana sebelum ni? Ada buat bisnes macam-macam tak? Okay, kalau ikut pengalaman masa dalam selepas habis sekolah saya bekerja di sebuah kilang. Itu bekerja lah. Dalam pada bekerja tu, saya pernah mencobakan diri dalam bisnes multi level ni. Ada kawan ajak bisnes, ada satulah bisnes yang diorang recommend tu. Okeylah, saya cuba sebab berminatnya apa tahu? Sebab berminat dekat dia punya peluang untuk mencipta kejayaan. Sebab kita nampak dengan satu platform tu dia boleh membuatkan kita boleh mencapai impian. Jadi apa pengalaman yang saya dapat daripada sana, saya kutip dan saya timbalah pengalaman-pengalaman tu, dan kebanyakan ada 3-4 company yang saya cuba buat. Yelah, mungkin sebab masa tu kita ni masih remaja lagi, lepas tu masih muda lagi. Jadi tak berapa fokus, tak konsisten. Buat tinggal, buat berhenti, buat benda lain. Jadi benda tu tak jadi apa-apalah. Just sebagai pengalaman lah dekat cubakan diri dalam bidang multi level di beberapa company yang pernah saya ikut lah. Tapi selepas tahun yang terkini, saya ada satu company juga saya masuk. Alhamdulillah, dekat situ saya mula, daripada pengalaman lepas, saya dapat di company yang terbaru tu, yang kira terbaru lah pada masa yang saya join tu, saya dah boleh mencipta grup. Walaupun tidak besar, tetapi dah nampak. Tapi perkara yang sama saya ulangi, iaitu tak fokus.
bila dah bersama, dah ada kawan, dah ada grup, kemudian kita salah satunya ialah tidak fokus, tu dah satu kegagalan. Kemudian selepas tu company pula tak strong company. Tiba-tiba pula dia punya plan marketing dia berubah. So habis kat situlah. So kawan-kawan semua dah masing-masing dah bawa diri masing-masing. Jadi pengalaman-pengalaman itu banyak juga memberi satu suntikanlah semangat apabila selepas kami berumah tangga, alhamdulillah datang lagi peluang yang sekarang saya masih bersama di sini, iaitu di MSB, dan peluang ni saya nampak ya Allah subhanallah memang lain dari yang lain. Luar biasa. Tak sama. Luar biasa, tak saya try buat dulu. Tapi di sini dengan izin Allah, alamak, terbaik lah. Dengan izin terbaik, memang terbaik. Masalahnya mana orang sebelah? Alamak. Okey, tak apa. Kita teruskan. Mungkin ada urusan lah tu, biasalah tu kan. Puan Ana nak tanya kan, macam mana punca berkenalan dengan MSB ni, lepas tu macam mana boleh kata okeylah nak buat MSB lah, punyalah banyak yang lain kan. Macam orang kata punya banyak yang lain. Macam mana terjumpa MSB? Macam mana boleh buat keputusan untuk pilih MSB? Yes. Okay, alhamdulillah. Semasa pada bulan 8 2018, saya diperkenalkan MSB ni oleh suami. Suami diperkenalkan juga oleh kawannya. Okeylah, jadi bila dia perkenalkan produk tu pada saya dengan kita nampak produk ni, sebab pada ketika tu saya memang nampak peluang ni, produk ni sangat terbaik, saya nak cubakan kepada ibu. Sebab ibu saya ada masalah sakit lutut. Dah 11 tahun ibu masalah sakit lutut. Jadi dengan datangnya produk MSB ni yang diperkenalkan oleh suami saya, jadi saya cakap, kenapa kita tak cubakan benda ni, ikhtiarkan produk ni kepada ibu, kepada mak. Jadi kita pun faham, tahu yang produk ni memang hanya sarung-sarung je, why not kita cubakan pada mak. Dengan izin Allah, alhamdulillah, selama baru permulaan 4 bulan mak pakai produk ni, mak ada masalah untuk mak pakai lengkap lah dengan stokin, weekend, siap lengkap dengan knee pad, dengan wristlet. Dengan izin Allah, 4 bulan pertama tu mak dah berjaya bangun tanpa perlu pegang pemapah dinding ke ataupun terusi ataupun katil. Jadi itu membuatkan wow, alhamdulillah. Jadi wow, alhamdulillah. Sedangkan mak yang dah 11 tahun sakit lutut, macam-macam produk mak cuba, itu sebab kita nak ikhtiarkan untuk sihat kan. Dah 11 tahun sakit, belum nampak perubahan yang macam tu tetapi dengan izin Allah baru 4 bulan dengan produk MSB ni, dengan weekend series ni, alhamdulillah Allah izinkan memang berkesan. Dah jalan tak pakai tongkat masuk bulan ke-9. Itu yang buatkan saya alhamdulillah. So gerak buat benda ni selepas Cik Lan terangkan perjalanan marketing plan dia, dan saya pun sedikit sebanyak ada pengalaman di situ dahulu. Jadi kenapa kita tak buat benda ni. So ini testimoni mak sendiri yang dah nampak buktinya kan. Jadi kenapa kita tak syorkan perkara ni, produk ni pada lagi ramai. Okey, so, daripada situlah. Maksudnya isterinya dapat peluang MSB dari suaminya kan. So kita nak tanya pula suaminya macam mana boleh terjumpa, berkenalan dengan MSB, dan macam mana boleh pilih MSB. Mesti banyak peluang yang ada di luar kan. Okey, sejarah saya dengan MSB ni bermula 2018. Tapi sebelum 2018 saya dah diterangkan berkenaan dengan MSB ni pada 2016 lagi oleh sahabat saya lah.
Tapi masa itu dia cerita tahulah kan, cerita juta-juta. Jadi kita ni orang kampung, kita juta-juta macam takut nak dengar. Masa itulah. Jadi saya abaikan pada 2016 tu, tetapi perancangan Allah itu lebih tepat. Saya jumpa lagi pada 2018. Oleh sahabat saya iaitu Dato' Zack, pada 2018 tu pun dikenalkan bukan kerana pasal duit, tetapi juga atas alasan yang sama macam Puan Mariana tadilah. Just nak try barang sebab kita ada family yang sakit. So kita dah try macam-macam ubat, dah keluar macam-macam modal. So bila kita jumpa, dan dia ada satu yang X factor dekat sini, dekat MSB, sebab produk ni dia produk pakai je. Dia tak ada makan ubat. Selalunya kita jumpa macam-macam lah. Dengan kunyitnya lah, dengan tebunya lah, segala macam lah. Maksudnya macam itulah, herba-herba dan sebagainya. Tapi hari ni saya jumpa satu produk yang unik. Pakai je. Jadi saya tergerak hati, masa tu baru cuba stokin lah. Jadi bila bagi pada mak, benda tu Allah izin jadi. Kemudian itulah saya sampailah hari ni. Tapi dalam 4-5 bulan selepas saya beli barang, dah bagi mak pakai, saya masih belum lagi tergerak untuk buat grup ke, nak buat network ke, belum lagi. Sebab apa, saya masa tu tengah sibuk dengan saya punya koperasi. Saya ada satu koperasi, kita jual minyak diesel dekat Pengerang. So saya buat dia untuk sambilan dululah. Jadi yang menyebabkan saya tergerak untuk mula buat network, buka jaringan dan sebagainya, apabila saya tengok produk ni sendiri. Dia bukan dekat marketing plan, saya nampak dekat produk. Produk ni dari segi kesan dia memang the best. Boleh kata 10 orang yang saya bagi test barang, pakai, dia punya feedback 10-10. So 100%. Yang dulu-dulu bila saya buat, bagi 10, 5 je yang cakap okey. 5 cakap tak berapa lah dan sebagainya. Tapi beza dengan weekend ataupun dia MSB ni, saya jumpa 100%. Jadi bila darah network tu telah dibakar, pasal darah tu dah ada dulu. Kita daripada 25 tahun macam saya cerita tadi. Jadi bila jumpa balik pada usia umur 47 tahun, dibakar balik benda tu, wah saya cakap ini peluang. Peluang untuk saya buat satu bisnes untuk diri saya sendiri. Sebab saya memang bercita-cita sangat. Daripada dulu saya memang mengimpikan saya ada satu company, saya ada satu pejabat, saya ada satu staff, satu tim yang menggerakkan perniagaan. Tapi alhamdulillah saya jumpa. Dan yang paling best sekali bila kata buat bisnes dalam MSB ni, dia semua dah sedialah, kita tinggal gerak aje. Sistem dah siap, barang dah siap, apa semua dah siap dah. Dan kita nak barang tinggal just order. Barang sampai tinggal distribute. Lepas tu macam-macam semua, lagi-lagi lah macam sekarang ni kan, teknologi sangat canggih. Saya alhamdulillah cukup sangat saya dapat seorang senior marketing manager macam Cik Azlan ni, mantap, yang membawa satu dimensi baru dalam kita berniaga, dalam kita membuat membuat komunikasi menggunakan teknologi macam ni. Mana pernah saya terfikir hari ni boleh diwawancara. Jadi ini amazing lah, amazing. Kemudian yang paling saya rasa terbaik, yang paling saya rasa best sekali, sebab apa, pengalaman-pengalaman dalam company-company yang lama tu saya dapat rasakan perbezaan di sini. Dekat sini saya jumpa satu energi positif yang sangat kuat. Sebab saya nampak dia punya teamwork sangat kuat. Dia punya kita punya leader-leader kita, terutamanya Mak Kaya, Baba, Zul Kaya,
Abang Razak, walaupun macam Kak Yong, walaupun bukan dalam saya punya side, tapi dia orang sentiasa support. Ini yang saya rasa tempat lain saya tak jumpa. Dia orang sangat-sangat supportive lah. Dan yang paling best sekali sebab apa saya dapat satu CEO. Dispam Yap. Alamak, the best lah. Pasal apa dia sangat sempoi. Saya suka sangat sebab apa dah 3-4 kali dapat keluar dengan dia, makan sama dengan dia Saya tak boleh hilang kata-kata lah, cuma boleh cakap jempol lah. Jempol Jempol. Okey tuan. Kita tahu sekarang tahun ni memang tahun yang sangat mencabar lah, bermula daripada Januari, Februari kan. Datang kita kata pandemik COVID-19, semua bisnes terjejas, yang mana ada banyak bisnes yang banyak cawangan ditutup, dikurangkan cawangan, yang banyak staff dikurangkan staff. Tapi nak tanya tuan kan dengan Kak Ana lah sekali kan, mesti keputusan ni keputusan bersama. Macam mana tengah-tengah orang tutup boleh kata nak buka pula center? Dia satu tanggungjawab yang besar. Dan kita kalau buka center, dia bukan perkara main-main. Saya yakin dan percaya dia memang ada, bukan sekadar nak 1 tahun, malah mungkin nak 10 tahun, 20 tahun kan. Jadi macam mana time-time macam ni boleh grab, boleh buat keputusan, okay that's it, kita buka center. Boleh share sikit tak? Macam mana boleh dapat confident tu? Okey. Ini yang best ni. Jadi macam kelakar saja. Sebab apa? Kalau ikut hukum ekonomi, kan? Hari ni orang dia memang dalam keadaan berjaga-jaga. Ada duit pun dia akan simpan. Ada apa pun dia akan mula buat estimate. Dia akan mula cari jalan macam mana nak mengurangkan kos. Macam saya punya koperasi pun kita dah mula. Tak ada OT kita potong, tak ada ni minyak pun kita dah mula kurangkan penggunaan, pekerja pun kita dah kurangkan. Jadi dalam MSB yang unik, macam mana pelik. Tapi saya percaya, yakin dan sangat-sangat tinggi confidence saya adalah gerak ini datang daripada Allah dan Allah mengizinkan dia berlaku kerana dia nak memberikan sesuatu yang baik. Bukan sahaja kepada saya, tetapi juga kepada kumpulan saya. Okey, sebenarnya keputusan kita nak buka center di Adila, dia bermula apabila saya melihat kita punya kumpulan dah semakin besar. Okey. Kemudian dari segi pesanan, order-order daripada mereka makin banyak. Jadi kerja saya ketika itu dah mula bertambah banyak. Saya terpaksa keluar banyak untuk dapatkan barang. Saya terpaksa buat urusan-urusan bank yang terlalu banyak untuk dapatkan produk. Rangkaian dah mula besar. Jadi idea ni alhamdulillah dicetuskan oleh Mat Jutawan Baba. Terima kasih Baba. Terima kasih Mak yang memberikan dorongan dan juga confidence level kami untuk buka satu center di sini. Dan alhamdulillah dalam pada masa COVID ni pula, ini yang saya cakap semalam saya ada share sikit, bahawa kenapa saya begitu confident dengan MSB, sebab dia mempunyai satu reflect. MSB mempunyai satu tindakan yang proaktif sesuai dengan masa, dengan keadaan. COVID keluar. Lepas tu kita tengok tiba-tiba Mispen keluarkan pula mask yang sangat relevan, yang sangat mengena dengan keadaan semasa. Kalau company lain dia dah 5 tahun, 7 tahun tu lah dia 5 produk dia, itu je lah hulu gila dia bawa. Tapi dalam MSB kita tengok dia sangat proaktif pada senario. Jadi saya sangat yakin bahawa company ni akan kukuh lagi. Sangat akan kukuh pada masa akan datang. Sebab tu saya confident untuk melabur dan juga buka center di sini dengan satu niat nak bantu kumpulan dan juga membesarkan kita punya jaringan kita. Itu sebabnya lah.
memang itulah kita MLM ni kan kita memberi lebih manfaat kan. Jadi saya yakin sepanjang dalam 2-3 tahun dekat MSB mesti ada kenangan manis ataupun peristiwa manis kan. Ini saya nak daripada dua-dua lah, masing-masing mesti ada sendiri punya kenangan manis, betul tak? Jadi boleh share sikit apa yang antara yang paling manis pernah berlaku dalam MSB? Kenangan manis Ni soalan cepu mas, saya tak bagi awal kan. Kenangan manis, paling manis selama 2 tahun lebih dekat sini ada yang paling lah menggembirakan apabila sama sekali sebenarnya saya lebih banyak kepada nak mendahulukan keluarga. Jadi dekat sini saya nampak satu yang saya boleh kongsikan ialah kongsi rezeki bersama keluarga. Dekat sini saya nampak dia punya pendapatan, ialah saya sentuh pendapatan sebab kita berniaga. Jadi ujung-ujungnya kita memang cerita pendapatan lah. Jadi dekat sini selama saya mulakan perniagaan ni, kalau dulu saya boleh mampu, dulu saya bekerja. Saya bekerja di satu jabatan yang habis bulan habis gaji. Habis bulan habis gaji. Duit tak ada tau. Lepas tu dia fikir dah pula nak kena cari lagi 30 hari lagi ni. Sedangkan duit dah tak ada ni. Tapi dengan izin Allah, dengan saya mulakan perniagaan ni bersama suami dan bersama kumpulan tentunya tanpa kumpulan siapalah saya. Dengan izin Allah, saya dapat memberikan orang kata duit jajan lah. Duit jajan pada ibu dan ayah saya ni lebih daripada saya makan gaji sebulan tu. Kalau dulu boleh kata, dalam kata, dulu mampunya bagi 100% saja sebulan. Tapi dengan izin Allah dekat sini saya boleh bagi 2 kali ganda daripada tu. Jadi seorang. Jadi saya nampak wow, alhamdulillah. Kat sini memang tempatnya lah yang saya boleh kongsi rezeki bersama keluarga. Jadi itu salah satu yang saya nampak dekat sini. Sebab itu memang nawaitu saya. Dulu masa saya mula buat MSB ni pun pernah saya share benda ni dekat hotel KSL pada September 2019. Bila ditanya kenapa saya buat MSB, benda yang saya cakap juga ialah saya nak bantu keluarga. Sebab di kalangan keluarga saya fahamlah dengan masalah keluarga. Jadi benda ni saya cuba adaptasi dengan ahli keluarga dan alhamdulillah saya disokong kuat oleh adik saya Hidayani, dan dia berada di belakang tabir saya dan saya mahukan dia bersama-sama dengan saya di sini bersama kawan-kawan yang lain dan kita dapat bersama-sama berubah untuk ke arah satu kehidupan yang lebih baik. Okay. Di sini lah. Jadi mana satu Hidayani tu, boleh tunjuk muka sikit tak? Sayangku Hidayani ada sini. Jadi perkenalkan adik saya, sama tak? Ni adik okay. Sama. Okay. Jadi nampaknya dengan adanya peluang ni saya ingin berkongsi bersama ramai lagi kawan-kawan di luar sana. Pernah lagi kawan-kawan yang dah bersama dengan saya berjuang dekat sini, saya mengajak teruslah bersama-sama di sini untuk mencapai apa juga impian dan matlamat kita semua. Jadi alhamdulillah kami di malam ni pun didatangi oleh ramai kawan yang support. Terima kasih semua kawan-kawan. Love you all. Terima kasih banyak. Syukur pada Allah. Dan sebenarnya kenangan yang paling indah saya sebenarnya dekat sini ialah saya dapat bawa lagi ramai kawan untuk terus maju ke hadapan, untuk ubah hidup demi keluarga dan kita punya masa depan kita. Amin. InsyaAllah. Semua masyarakat yang di luar sana, insyaAllah. Amin. Okay, baik. Nak tanya Tuan Sarjani lah. Dia setiap orang kan antara push factor yang boleh dia berjaya, yang boleh buat dia bagi komitmen yang besar, dia sanggup berkorban,
dia biasanya ada big why tau di belakang. Apa sebab dia berada kat sini? Kenapa dia kena berjaya? Siapa yang dekat belakang yang tengah tunggu dia punya kejayaan kan? Jadi mungkin tuan boleh cerita sikit apa big why tuan? Kenapa tuan kena berjaya dekat MSB? Saya kalau cerita-cerita bab ni dah mula dah sedih. Okey, memang betul. Kejayaan dia perlu ada big why. Dan banyak orang ada pelbagai jenis-jenis dia punya big why lah. Tapi untuk saya, bagi diri saya yang paling mustahak sekali, kenapa saya kena berjaya dalam perniagaan ni adalah kerana pertama sekali adalah kerana family lah. Family. Saya berasal daripada orang keluarga bukan kaya. Jadi tahulah orang kampung. Biasanya saya dengan adik-beradik 8 orang ni memang banyak benda yang tertinggal. Malah 2 orang kakak saya sendiri, arwah bapa saya terpaksa berhentikan sekolah. Padahal dia orang kepala otak lebih bagus daripada saya. Tapi kerana dia 2 orang perempuan, maka arwah ayah cakap, kau orang tak payah sekolah, bagi adik-adik ke sekolah. Okay. Jadi ini antara saya punya memory yang menguatkan saya punya tekad. Saya tak nak benda ni berlaku, sejarah ini berlaku dan berulang lagi dalam keluarga saya pula. Jadi yang pertama sekali memang big why saya ialah saya nak merubah kehidupan diri saya sendiri. Okay? Sebab selama 49 tahun hidup, saya belum pernah mencipta apa-apa rekod. Personal record. Kita tahu orang kalau atlet dia ada rekod lari 100 meter 9 saat. Dia cipta rekod, kemudian dia ada satu big why besar untuk dia lari lebih pantas supaya dia boleh break dia rekod. Jadi saya pula saya bercita-cita dan saya mahu buat satu rekod peribadi diri saya sendiri untuk saya cecah pada tahun 2021. Saya punya income per month, saya akan cecah RM25,000 sebulan. Sebab kenapa saya nak 25,000? Sebab saya rasa itu antara value yang ada dalam diri saya hari ini, dalam perniagaan saya hari ini, dan saya layak untuk dapat RM25,000 sebulan. Jadi big why saya adalah yang pertama adalah untuk keluarga saya lah. Yang kedua, big why saya adalah kerana agama. Patut yang tadi tu nombor 1 tapi saya letak nombor 2 sebab saya memang kurang sikit. Tapi saya rasa untuk agama apa dia? Saya banyak berjalan dan apa yang saya nampak bila saya jumpa sesuatu keadaan orang memerlukan. Orang itu dia memerlukan, keluarga tu miskin, anak dia tak berapa ni pelajarannya, dan saya yang melihat ketika itu tidak mampu melakukan apa-apa. Itu adalah momen yang sangat-sangat sadis. Saya rasa tragiklah untuk diri saya yang sihat macam ni, saya tak boleh do something untuk bantu dia. Tapi memang saya tak mampu. So, bila saya nampak satu peluang di dalam MXB yang begini besar, peluang menjalankan perniagaan dengan cara ataupun dengan modal yang begitu kecil, tapi boleh dapat pendapatan banyak, so why saya tak grab? Kerana niat saya dan itu saya ialah supaya saya boleh bantu lebih ramai orang. Dan alhamdulillah dalam 22 tahun ni, dalam tempoh 2 tahun ni dalam MSB, memang alhamdulillah kita berjaya melahirkan, walaupun belum ada jutawan dalam grup saya, belum. Tetapi dah ada wan-wan yang lain tu dah ada. Sikit-sikit tu dah ada. Yang selama ni tak pernah pegang duit cash 1 minggu 500-600, tak pernah. Tapi hari ni dah grab seminggu 500.
Ramai daripada kumpulan saya dah hari ni dah dapat rasa 300-400. Ini yang saya rasa satu pergerakan atau movement yang memberikan saya punya kepuasan dalam buat benda ni. Kalau saya meniaga cendol ke, saya meniaga apa-apa yang lain-lain, tak mungkin saya boleh bagi resepi saya punya ni yang baik ni kepada orang untuk menjayakan dia. Tak boleh. Memang jahanam lah bisnes saya. Tapi dalam MSB, dalam network, dia kena bagi. Kalau kita ada 100%, kita kena bagi 120%. Jadi memang hukum dia macam tu Cik Lan. Multi level, hukum dia ialah jayakan orang bawah. Jadi suka tak suka, dah tak ada, kena servis. Itulah saya punya big why saya lah. Okey. Memang saya doakan tahun 2021 25,000 sebulan. Tapi saya doakan, saya rasa bulan November dah start dah tu. Satu hari kita tukar sikit, bukan sebulan 25,000, kita tukar sehari 1,000. Sebab di MSB kita kan bonus hari-hari. Kan? Jadi, InsyaAllah, bila kita berusaha, bila kita tekad dengan big why yang ada, kan, Allah akan buka pintu, akan buka jalan. InsyaAllah dipermudahkan. Okey? Cuma boleh share sikit tak? Waktu-waktu sekarang ni banyak orang lain dah. Orang-orang di MSB, saya tengok sebab kita bulan lepas, bulan Oktober, kita punya sale yang tertinggi tau. Bulan Oktober. Cuma mungkin boleh share sikit sebab yang tengok ni saya yakin dah percaya, bukan orang MSB saja sebab dia orang dah share kita punya live ni. Mungkin ada orang luar yang tengok. Mungkin boleh share sikit apa yang kita kata akademi kaya, tim-tim tuan dengan Puan Ana ni dekat sana buat apa dekat center waktu PKP ni? Apa program? Mungkin boleh share sikit apa aktiviti di sana? Okey. Alhamdulillah, walaupun di musim PKP ni, walaupun kita kena ikut SOP tetapi semua tu kita adalah kita punya aktiviti-aktiviti yang mengikuti SOP. Jadi alhamdulillah antara aktiviti-aktiviti yang kami adakan dekat Akademi Kaya sendiri dalam kat office kita ni, alhamdulillah dengan izin Allah setiap hari didatangi orang-orang baru, orang-orang lama membawa orang-orang baru ke Akademi Kaya untuk buat cek kapilari darah. Jadi dengan cek kapilari darah ni, dekat situ kita dah menjalankan satu aktiviti yang terbaik. Orang datang cek kapilari darah. Terima kasih, selamat datang. Alhamdulillah. Dan istrinya. Ada orang baru datang. Terima kasih Kak, duduk Kak. Alhamdulillah. Kita tengah live ni dekat Facebook Kak. Kalau ada info boleh buka tengok. Alhamdulillah duplikasi sedang berlaku sekarang. Alhamdulillah. Jadi bila cek kapilari darah, macam mana selalu kini doktornya lah ni. Dia menjalankan kerja untuk cek kapilari darah. Alhamdulillah masing-masing nampak dia punya keputusan darah masing-masing, dan dari situ dari sehari ke sehari orang makin mengenali Akademi Kaya. Jadi Akademi Kaya ni sentiasa didatangi orang untuk tahu cek kesihatan diri masing-masing. Sebab kita pun ada produk pakai sahaja tanpa ada makan ubat, just kita cek dulu kapilari darah. Dan kemudian selepas itu makin daripada mulut ke mulut mereka menyampaikan tentang apa ada kat Akademi Kaya. Jadi sentiasa didatangi orang, tak putus-putus. Kita pun ada program-program yang apa ni, kita panggil dia program bulanan lah. Contoh macam kami malam Jumaat pada hujung bulan kita akan buat program yasinan. Yang terbaru Yang terbaru ni kita buat malam sambutan Maulid Rasul. Ya, betul, alhamdulillah. Kemudian kita juga ada satu program yang kita panggil alumni. Yang mana kita punya tim ni dia dulu sekolah, dia punya grup WhatsApp dia pun ada alumni punya group. Jadi kita menggalakkan dia orang ni untuk bila nak buat gathering ke, nak buat sambutan untuk alumni, kita galakkan buat dekat kita punya center ni. Jadi boleh gunakan tanpa
Jadi kita boleh di sini juga kita boleh membuka peluang lagi pada dia orang untuk mengenal. Kemudian kita juga ada program-program kelas kaya. Program kelas kaya ni yang paling dia orang minat. Sebab apa, dalam program kelas kaya ni kita ada salah satu kita punya silibus ialah terapi. Terapi kita ni macam-macam, ada terapi kertas, ada terapi macam-macam terapi duit. Tu yang orang seronok, orang baru dia tak pernah dengar. Apa tu terapi ni? Kita buat terapi kertas. Terapi kertas ni contohnya adalah untuk kita membuang kita punya negatif aura dalam badan kita. Dan program terapi ni dikondak oleh kita punya Master Rudi daripada Indonesia, Surabaya. Ini diperkenalkan oleh Mak Kaya lah. Jadi program ni juga saya tengok memberi satu sinar baru untuk orang yang ada masalah peribadi lah. Bukan masalah duit pun ya juga. Tapi yang ada masalah peribadi, masalah dengan anak, masalah dengan suami, gaduh selalu, kemudian masalah dengan, jadi bila dia datang ke sini dan ikuti kita punya kelas terapi ni, dia dapat solution. Guide daripada Master Rudi. Ini yang menambahkan kita punya value added dalam Akademi Kaya. Kita bukan setakat cerita stokin je. Kita juga bercerita bagaimana untuk kita menjalani kehidupan ni dengan lebih ceria, dengan lebih tenang, dengan lebih bahagia lagi. Sebab bahagia tu dalam diri kita. Jadi ini antara pendekatan yang kita bawa lah, value added yang kita ada dekat sini. Kan yang bestnya Cik Azlan yang best ni tau. Sebab ahli-ahli Akademi Kaya ni, kita ada Pak Yen Kaya. Beri tepukan pada Pak Yen Kaya. Pak Yen Kaya. Boleh tekan Puan. Boleh tekan kamera tu, tunjuk kamera belakang. Okay, boleh. Tunjuk orang-orang tu. Okey, tekan. Ramai. Pak Yen. Kita ada Pak Yen Kaya. Ini Pak Yen Kaya. Ya. Dan Kak Manis, Juliata, Cik Ju Cik Ju, selamat datang Cik Ju. Okey, depan Mairish. Mairish. Kak Lina sihat. Lina Kaya. Yani sihat. Right. Di belakang ada Kak Murni. Murni. Ada Syukur, ada Jun. Yes Jun. Dan Isi kepada Pak Daud. Itu Abang Daud handsome kita. Ini kita punya ahli kita juga, adik kepada Kak Lina, Razif. Diorang semua beri support kita pada hari ni. Terima mereka kasih. semua ni sporting Cik Lan. Sporting, diorang semua memang beri hati dah. Say hi, lambai. Okey. Semua pemurah-pemurah orangnya ni. Alhamdulillah. Terbaik. Alhamdulillah, memang bila rombongan HQ pergi sana, memang tak cukup perut lah kita orang nak sediakan. Okey. Betul, program pun ada. Kita ada program makan-makan pun ada. Makan botol. Okey, sepanjang buat MSB ni, pernah tak mungkin boleh share satu ataupun dua testimoni yang rasa memang power betul lah, yang rasa pengguna produk yang dapat hasil yang baik, hasil yang rasanya macam luar biasa. Tak pernah jumpa kes macam tu. Ada tak? Memang. Kita ada testimoni yang luar biasa. Dan testimoni ni adalah testimoni yang pertama sekali. Pertama saya jumpa. Bagi share jumpa yang ini yang pertama. Memang Allah nak bagilah betul. Memang. Kalau tanya tempat-tempat lain saya tengok dia ialah kecil manis hilang, darah tinggi hilang. Yang ini lain yang hilang. Tapi kalau nak dengar live dia bersharing dengan kita, orangnya pun ada. Jadi kita panggil dia untuk sharing. Boleh? Boleh. Okey Kak Lina. Okey, kita jemput Kak Lina kita.
Okay, Kak Lina, silakan Kak Lina Sini Kak Lina. kongsi testimoni. Okey dah. Dari situ je. Okay. Kuat sikit cakap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dengar suara Cik Lan. Boleh. Dekat sikit. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya berterima kasih kepada Cik Lan dan Puan Ana. Apa nama? Nama. Okey, saya Roslina. Terharu. Tak pernah buat macam ni. Okey. Memang saya kata orang ni kalau saya pun tak tahu macam mana boleh terjumpa ni. Puan Ana pun telefon saya nak datang rumah, saja-saja jalan, saya pun tak tahu. Sebenarnya saya nak bapak saya sihat, dia ada sakit gaut. Tapi bila dibawa Puan Ana dan Cik Sajani datang ke rumah saya, bila ditanyakan, ayah saya tak nak dia sihat dulu, dia nak saya. Sebenarnya saya macam-macam ada penyakit, saya tak tahu penyakit tu dari mana. Okey, yang paling saya ketara saya ada sakit misteri tu. Okey, bila waktu asal saya tak boleh macam orang lain lah, ada benda gangguan. Tapi datangnya Cik Sajani dan Puan Ana, dia bawakan produk ni, saya ingat makan, saya tak nak kalau berubat ni sebab banyak saya berubat ni memang sakit badan saya. Tapi bila dipakaikan produk VK ni, alhamdulillah memang seronok. Saya dapat sihat dalam masa 2-3 hari. Saya tiap-tiap hari saya akan beritahu Cik Ana, terima kasih buka produk ni. Okay, saya memang nak baik saya punya sakit misteri saya. Boleh cerita sikit penyakit misteri tu macam mana, simptom ataupun gejala apa yang berlaku masa tu? Okay. Sakit misteri saya ni, okay, ada gangguan dalaman lah. Okay. Bila waktu asal, saya tak sedar diri saya siapa. Okay. Saya bila dengar azan ke, dengar orang mengaji ke, dengar orang baca ayat suci Al-Quran, tak boleh. Saya akan meronta-ronta. Meracau. Bila kena tu saya dalam masa 2 atau 3 minit saya akan pingsan. Dalam 1 jam saya akan sedar balik. Bila saya sedar, dia bermula lagi lepas maghrib pun sama. Ada benda bercakap-cakap kat telinga saya. Cakap janganlah buat apa-apa, duduk diam. Jangan ikut dia orang cakap tu, dia tak kasih. Saya bila macam tu, saya akan beritahu dengan ayah dan mak saya. Diorang memang sedih tengok saya macam ni. Saya dah tak serupa orang masa saya sakit tu. Tak ada sikit daging pun tak ada. Cuma ada kulit sahaja. Kulit saya daripada muka sampai ke kaki. Saya berubat pun banyaklah. Okay, pada ustaz pun dah dekat 30 ustaz yang perubatan lain. Satu hari, setiap pergi perubatan duit memang 1,000 keluar. Keluar memang itulah. Sampai tak tahu nak macam mana. Dalam satu masa tu Cik Ana telefon saya. Dia kata nak datang rumah. Bolehlah. Saya kata untuk apa kan? Nak tengok. Dia kata ayah sakit. Tapi ayah saya nak saya sihat. Sampai sekarang ni alhamdulillah. Saya dapat semua. Saya tak tahu nak cakap apa. Dan saya berterima kasih dengan Cik Ana, dengan Cik Lan. Memberi saya sihat dengan kuat. Tapi bila saya sihat ni, diberi keuntungan. Orang datang rumah saya, nak barang ni juga. Amin. Sampai ke saya pun takut. Dia nak kasih bawa duit kat saya banyak. Saya telefon Cik Ana duit. Saya datang sana, orang semua nak barang-barang weekend ni. Seorang akan beli produk ni dalam RM800 satu hari. 1 minggu saya pun dapat banyak. Oh, luar biasa. Ya, Cik Lan memang macam tu. Memang saya seronok sangat. Ayah saya pun
berterima kasih dengan Cik La, dengan Cik Ana memberi bantuan yang sebaik mungkin ni. Saya sebenarnya kalau malam saya tak boleh ke mana-mana, tapi kalau saya malam sampai sekarang saya akan pakai produk Bikin daripada rambut ke kaki semua sakai ni saya pakai ni. Saya memang setiap malam saya memang dah pakai, tapi alhamdulillah dengan produk Bikin ni saya bersemangat. Aktiviti saya dapat berkongsi Cik Dan. Okey. Alhamdulillah. Tahniah dengan izin Allah. Alhamdulillah. Kan. Memang kita pun dah diajar kan dalam Islam. Memang semua benda, semua penyakit, semua gejala tu ada ubat. Kita perlu usaha kan. Usaha sampai kita jumpa. Kan? Dan alhamdulillah testimoni macam tu memang luar biasa lah, lain daripada biasa. Okey. Dah banyak sangat dah saya korek rahsia ni kan. Tak boleh banyak sangat sebab nanti kan banyak terbocor rahsia kan. Jadi sebab kita sebenarnya kalau program macam ni kita kalau boleh tak nak terlalu lama kan, supaya orang yang dengar tu saya target dah 1 jam saja untuk kita punya sesi. Dan yang terakhir sekali soalan, bukan soalan lah, saya nak minta Tuan Sarjani dengan Puan Nana mungkin boleh bagi sedikit kata-kata perangsang, kata-kata semangat kepada orang di luar, ataupun nak ajak dia orang buat MSB, ataupun nak bagi semangat kepada yang tengah dah buat MSB bertahun-tahun, tak juga jadi, jangan kata tim, dialah seorang daripada dulu kini dan selamanya. Kan? Mungkin nak share sikit, bagi sikitlah kata-kata semangat kepada mereka-mereka ni. Okey, untuk yang last ni saya nak bawa satu perumpamaan melalui cerita ni lah, cerita si tikus. Si tikus. Cerita tikus ni macam tikus ni dia punya masalah, dia hari-hari dia kena kejar dengan kucing. Jadi dia fed up. Dah lama sangat kena kejar kucing, dia fed up. Dia pun pergi jumpa dengan satu tukang sihir. Dia cakap dengan wakang sihir ni, "Wak, kau tukarkan aku Wak jadi kucing," kata dia. "Aku selalu kena kejar dengan kucing lah, jadikan aku kucing," kata dia. Wak sihir ni pun dia tukarkan tikus ni jadi kucing. Bila dia tukar jadi kucing, dia ingat dah settle masalah, rupanya belum. Dia kena kejar pula dengan anjing. Kena perambat anjing hari-hari. Fed up, pergi jumpa lagi, "Wak, aku dah kena kejar dengan anjing pula Wak. Jadi kau tukarkan aku jadi anjing juga." Tak, jadi singa. Dia minta jadi singa yang besar. Wak cakap, "Boleh?" Wak pun tukar jadi singa yang besar. Lepas dia jadi singa, yang jadi masalah dia pula, dia kena buru dengan pemburu. Tak ada cara lain, jumpa balik, "Wak, kau jadikan aku jadi manusia yang paling besar, yang paling gagah." Wak Kang ni cakap senang aja, Wak sihir ni. "Hai tikus, engkau ni tukar jadi apa pun tak penting. Yang paling penting sekali ialah hati. Kalau aku tukar kau jadi badang sekalipun tapi hati kau hati tikus, kau takkan boleh sampai ke mana. Jadi yang paling mustahak bukan tukar baju, hati. Hati kena besar. Orang berniaga nak berjaya, hati dia kena besar untuk mendepani segala cabaran. Jadi keep it up, simpan terus benda-benda ni, jalankan terus dengan istiqamah dan minta kepada Allah dengan bersungguh-sungguh. Itu kata-kata saya. Terima kasih." Okey. Puan Ana pula. Okey, untuk sahabat-sahabat di luar sana dan untuk semua kawan-kawan yang ada pada malam ni di sini, nak berkongsi sama-samalah kita sama-sama beri semangat dan keyakinan bersama-sama. Satu yang boleh saya share dekat sini untuk kita bersama ialah kejayaan itu tercipta dari kegagalan. Jangan kita rasa kecewa jika gagal, kerana gagal itu adalah satu permulaan untuk kita menempuh satu kejayaan masa akan datang. Jadi teruskan melangkah, tetap positif
terus bersemangat, bersangka baik, terus berdoa, terus bertawakal, kita terus bekerja sama. InsyaAllah kejayaan pasti milik kita. Sini. Akhir kata dari saya, Sini. jumpa anda semua di puncak kejayaan. Yes. Okey. Soalan Cepu Mas. Terima kasih Cik Zulkaya. Soalan Cepu Mas. Soalan Cepu Ya, Mas. apa dia tu? Satu, last. Okey, dalam hidup ni dia satu benda yang paling penting nama dia percaya, kan? Jadi saya nak tanya tuan dengan puan, kan? Bila yang tuan dan puan ni percaya akan ada millionaire, akan ada jutawan yang datang daripada yang terhasil, yang muncul daripada geng Akademi Kaya. Bila? Tahun 2021. Yeah. Okey, bulan berapa? Bulan 8. Saya Bulan nak ambil 8. Aura Merdeka. Okey, amin. Alhamdulillah. Okey, mungkin boleh buat sedikit war cry ke macam mana? Alright, ready. Semua ready. Saya cakap MSB. Akademi Kaya. Okay, ready. 1, 2, 3. MSB. Akademi Kaya. Mantap. Okay. Okey, terima kasih Akademi Kaya, terima kasih Tuan Zahdiani, terima kasih Puan Mariana. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih kerana bagi tumpang aura semangat kepada semua Max Gabian yang lain. Semoga kita berjumpa lagi. Saya mewakili pihak syarikat, mewakili semua pemimpin yang ada di MSB mendoakan Akademi Kaya bulan 8 2021 sekurang-kurangnya 2 orang jutawan akan muncul daripada Akademi Kaya. Jadi terima kasih bersama kita malam ni. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Power.